Assalamualaikum semua. Buat pertama kali Jom Take Off memulakan satu segmen yang bersama Sembang Kencang 100 Knots. Ini merupakan satu segmen baru yang kami perkenalkan. Segmen ini merupakan recording dan bukan live. Dan segmen yang membincangkan topik yang santai sesama kami. Segmen ini dikendalikan oleh kru-kru daripada Jom Take Off. Pada malam ini, segmen ini akan dikendalikan oleh saya, Captain Yas, Kidir dan Captain Amir. Topik malam ini ialah diet and fasting. Jom kita mulakan, enjoy the show. Kita pasal topik kita diet malam ni kan. So korang tahu dalam aircraft ada, kita kan selalu fly long haul, fly pendek-pendek. Antara benda yang kita tak boleh nak elak lah sebenarnya dalam flight tu, kita makan best-best kan. Ada kadang-kadang tu ada steak, ada lamb shank, lobster. So kalau kita tak kontrol pemakanan kita, berat badan akan naik lah. Sebab kita duduk melantak je dalam flight kan, rasa kurang exercise, dah naik. Lepas tu mungkin juga kalau kita tak kontrol makan tu, kita boleh dapat penyakit lah, macam high cholesterol, boleh efek jantung, boleh ada diabetes. Sebab aku kenal some captains yang ada penyakit-penyakit tu. So actually bila ada penyakit-penyakit tu bahaya lah, sebab dia akan mengganggu lah kita punya check up kita. Sebab setiap tahun kita akan buat check up, medical check up. Kita kena make sure kita kesihatan kita okey kan, untuk kita nak terus lesen kita valid. Macam korang macam korang jaga diet korang masa ke korang Firstly yang kau cakap Cap tu betul lah, pasal ramai public, orang awam, dia orang tak tahu yang sebenarnya kita sebagai juruterbang kena buat pemeriksaan kesihatan, medical check up minimum sekali setahun. Dia bukannya setakat medical check up, doktor tanya kamu sihat ke tidak ke apa, tapi dia akan mengambil BMI, berat, tinggi. Lepas tu ada ketikanya kita akan lalu audiogram, pemeriksaan telinga, kesihatan mata, pengambilan darah, ECG, elektrokardiogram, pasal jantung kita. Jadi semua aspek pemakanan dan kesihatan semua memainkan peranan penting untuk kita kata penerusan kita lah sebagai seorang juruterbang dalam karier kita. So pemakanan seimbang ni memang penting. Dan macam kau kata Gap tadi, makan dalam flight ni sangat pelbagai lah kalau ikutnya. Terutama siapa yang jarang naik kapal terbang, dia akan terkejut kalau orang kata dalam flight pun ada lobster, dalam flight pun ada kalau salmon, cod, halibut dan pelbagai jenis seafood yang kita rasakan mahal di restoran juga ada di kapal terbang. So ramai di antara kita, ramai yang tak melepaskan peluang untuk merasa benda ni. Dan jikalau tidak terkawal, mungkin akan membawa padah kat kita, mudarat. Macam mana Prof? Apa pendapat kau pasal diet dan masa kita fly ni? Apa kaitan diet dengan penerbangan kita ni? Yalah, sebab bila kita terbang ni, kita punya pemakanan ni sebenarnya terikat sedikit sebanyak dengan kita punya circadian rhythm. Maknanya kita punya corak bangun dengan tidur. Dan bila kita dah merentas masa, time zone semua ni, kita punya pemakanan semua dah lari sikit lah. Jadi kita akan cuba sedikit sebanyak makan ikut time zone asal kita, tapi kita masih ada perubahan mengikut tempat yang kita terbang. Jadi kalau nak ikutkan tu, biasanya kalau makan bila lapar je memang susah lah kan. Memang kena kawal baik-baik. Dan kalau kita ikut suka je memang akan jadi masalah lah. Satu lagi, dia kan nak makan tu ikut kau cakap tadi, kena makan ikut time zone asal tempat kau yang kau acclimatize lah kan. Kau dari Dubai misalnya kan, so aku pernah fly seorang FO ni, masa tu pergi Paris. Lepas tu Paris is like 7 hours behind Malaysia. So bila nak makan tu, dia akan cakap ni waktu lunch Malaysia ni, tapi makan ikut waktu lunch Malaysia tu, sebab dia nak. So sebenarnya cara yang sihat sebenarnya, is it buat macam tu ke, ataupun kita kena ikut tempat kita pergi tu lah. Misalnya kita nak stop Paris untuk satu malam kan, so kita kena ikut tengok time Malaysia. Okay, ni waktu lunch lah, kita makan sekarang ke macam mana? Mana yang ikutkan elok untuk kesihatan? Itulah, kalau ikut aku
ikutkan waktu tempat asal lah, tempat yang kita dah acclimatize. Dan acclimatize ni kalau aku nak terangkan kepada orang yang non-aviation, dia macam bermastautin jugalah bila kita dah duduk cukup lama di tempat tu, untuk corak bangun tidur kita dah jadi serasi dengan tempat asal tu. Katanya macam kita daripada Dubai ke, kita pergi ke Europe kan, kita akan terbiasa nak tidur awal, jadi kita just anjakkan tidur kita, dan menjelang hari kedua ataupun ketiga kita dah duduk situ, kita dah acclimatize lah, maknanya kita dah boleh tidur bangun ikut orang tempatan lah. Itulah pada aku, kalau nak makan tu memang kena ikut kau kena elastik lah, maknanya kau kena macam halfway tempat asal, lepas tu kau kena ikut sikit tempat sana. Dan kita tak boleh lupa ada social pressure, maknanya bila dah sampai tu kan captain ajak keluar, co-pilot ajak keluar, semua nak kena ikut lah. Kata kerja sama-sama kan, takkan nak kena bang aja. Tapi tak tahulah cerita-cerita pasal kru ni. Cuba Amir Zaidi cerita sikit pengalaman makan-makan keluar dengan kru. Kena ikut diorang ke ataupun buat hal sendiri? Makan sama kru ni rasanya tak ada masalah sangat. Kalau macam rasa lapar, keluar je lah, regardless lah siapa pun. Kita pun kru kita dah kenal. Kalau kita ikut timing macam kita fly domestik 2-3 jam 2-3 jam punya flight pun tak ada langgar sangat kita punya body clock, jadi makan tu tak ada non issue lah. Tapi kalau nak makan sama kru tu kadang-kadang kalau yang jadi isu tu kalau macam makan kita sampai tengah malam, sampai pukul 10-11 malam dan pergi makan, contoh pergi makan seafood apa semua. So masing-masing punya penilaian lah. Kalau yang dah lama tak makan seafood tu ikutlah. Buka lagi ke pukul 11 malam? Ikutlah ada tempat dulu. Kalau macam MCO kita tak tahulah kan. Kita ikut yang mana local regulation punya itulah. Kalau dia buka-bukalah. Kalau pre-MCO banyak tempat yang buka macam kedai mamak 24 hours. Setuju. Kalau kita dah habis flight pun, kita kalau nak makan mamak pun jadi. Mamak pun jadi. Interesting bila orang bawa pasal topik diet dengan fasting dengan kaitannya dengan aviation. Since kita semua ada pengalaman dalam bidang penerbangan ni, kita dah melalui pelbagai jenis time zone, pelbagai jenis locality. Kita even cross country, cross continent pun, terbang ikut benua lain dan sebagainya. So dengan lifestyle kita yang kira macam irregular schedule ataupun dalam bahasa Melayunya jadual yang tidak tetap, satu mungkin di luar topik tapi hubungan keluarga tu ada satu cabarannya untuk memahami hidup kita sebagai seorang airliner. Lagi satu pasal diet. Diet tu macam mana? Kita boleh tahu ada ramai life coach, fitness coach, ahli motivasi, nutritionist yang boleh recommendkan cara-cara nak makan dengan diet-diet, dengan portion-portion makanan, jenis-jenis makanan yang patut kita makan tu. Tapi untuk aviation spesifik, korang pernah dengar ke any expert regarding this yang akan boleh cakap which can underline the rule for you exactly macam mana you nak adjust dengan body clock dengan pemakanan you. Kau biasa dengar ke Gap? Aku tak pernah dengar. Yang benda tu menarik tak kalau ada pilot yang in charge jaga benda ni, ataupun doktor ke apa, ataupun dietitian kan, nutritionist ke apa yang jaga bab ni. Sebab aku tengok, aku punya observation, pilot ni kebanyakan memang badan naik ke tak? Tak tahu sebab faktor umur ke apa, tapi aku perasan yang terdekat kawan-kawan rapat yang kita kenal, compare dia orang masa kita mula kenal zaman cadet dulu kan, sekarang dengan perut buncitnya, dengan badan naik. So dari segi BMI pun semua is either overweight atau obese. Obese memang ramai lah. Which is actually kan bila obese betul. Yang kita cerita pasal faktor umur tu, yang dari kadet tu selalunya kalau yang paling awal masuk ni lepas kita dah habis zaman persekolahan, iaitu paling awal dia masuk pun 17 hingga 18 tahun. Bila dia dah meningkat dengan umur dia ni, even though kita bukan expert, tapi apa yang kita baca ni, kadar metabolism orang tu berubah semakin dia dewasa. So dia nak burnkan lemak, dia nak berkumur balik, semua tu tak sama macam masa dia umur 18. Personally untuk aku sendiri secara peribadi,
aku notice peningkatan berat badan ni bila dah akhir 20-an dengan awal 30-an. Benda ni bukanlah sampai ke obesity, tapi benda ni kira mendadak considering dulu Tu- masa belasan tu tahun aku kau. seorang yang kurus. Tu tengok dan- kawan kita yang lain. Ramai yang jadi obes tau. Bidang aviation sebenarnya yang kita cakap tadi yang kadar metabolism ni secara umum semua orang, tak kira pilot, jurutera, siapa yang dalam airline, pramugari dan juga luar aviation. Doktor pun ada masalah sama, ahli sukan pun ada masalah sama, dia membesar lepas dia berumur. Tapi satu masalah ni pasal aviation yang orang terbang ni is that kalau kita terbang long haul, kita tak berpeluang berdiri dan berjalan setiap 1 jam untuk memanaskan badan kita. Most of the time are spent on sitting in the cockpit, working out our brains. You know, kita sebagai juruterbang ni selalunya aktiviti fizikal tu tak relevan sangat untuk kita dalam kita menerbang tu, tapi kira kita most of our body energy is consumed using our brain time tu. Jadi badan kita tu kita tak ada peluang untuk kira membakar lemak, exercise dan sebagainya. Orang kata ada peluang pun masa tengah naik stop, bila kita dah sampai hotel, dah landing, dah sampai hotel, ada orang terus pergi gym. Biasa tak tengok korang tengok macam tu? Yes. Aku nak cakap untuk diri aku sendiri je lah, dan untuk korang yang kalau pernah bawa kapal-kapal yang super jumbo macam A380 besar, adalah ruang untuk buat workout kecil ni. Kalau macam aku curi, tak adalah curi, aku memang betul bagi tahu pun aku nak pergi jamban dekat first class tu besar, kau boleh macam lari dalam mungkin each way 5 tapak lah ujung ke ujung. Jadi ada ruang lah nak stretch ke, nak buat calisthenics sikit, squat ke apa. Dan kalau kalau dah betul nak berjalan, jalan daripada kepala sampai ke ekor kapal dan patah balik, sambil tu borak-borak kosong pun itu kira banyak jugalah makan tenaga. Cukup lah untuk you just have a nice stretch kan. Sambil tu scope lah, kenal-kenal lah kru yang ada. Bukanlah nak ngorat ke apa, just borak-borak kosong boleh. Sosial lah kiranya. Penting bersosial tu. Sebab kadang-kadang tu yelah, kalau kita ada kru yang dari pelbagai negara, dia membantu kalau katakan one day kita nak bercuti negara tu kan, contact lah dia kan. Jadi kita buat family kita lah kan, bukannya kita nak menggatal kan ni. Betul tak? Nak menggatal kat Sabah. Menggatal Sabah. Itulah. Kata sabar lah. Dia cakap tadi lah, yang flight long haul. So kalau kita nak stick in topic, so is diet instead of exercise kira dari topik lain lah. So diet macam mana nak kalau kita yang bukan dengan coach, bukan yang ada coach ke, bukan yang tak ada special regimen ke apa semua. Macam myself, I don't have any special regimen. So kalau bakar tu kita tahu macam basic motion control je lah. Kalau macam contoh you rasa banyak macam you don't want to take more carbohydrates, you just tolak tepi lah. Macam you can just awal-awal bagi tahu dekat your crew that you just want to eat simple ke, just the main course saja ke ataupun just the bread ke apa semua. But then again, carbohydrates is good because kita ni pakai sugar to for the brain to work lah kan. So hence kalau kalau makan, memang I makan the whole thing because in my mindset I really need the energy for the work. Betul tu, kau rasa kan, kita pilot ni naik berat badan sebab kita flying sebab kita makan masa flying tu ke, ataupun after, ataupun sebelum? Apa yang menyebabkan naik tu? Maybe faktor. Maybe because kita tak naik berat badan sangat pasal kita banyak berjalan ke airport. Tak naik berat, naik lah. I'm talking naik banyak. Because dia regime juga. Macam kita awal-awal kita nak pergi airport, daripada reporting room nak pergi aircraft semua, that one kita dah ada plenty of exercise. We lug our luggage all around apa semua. Betul. Jalan banyak, jauh kita jalan.
I kind of miss that lah actually. That's why bila macam bila MCO ni you are not going to the airport you apa semua. So the part of the to complement the diet thing. So sticking to the topic diet. So that kind the diet kita boleh control, tapi the exercise part tu or the commuting part tu kita kurang tau. So sekarang ni to complement that, I think our diet pun kena kurang juga. So kalau kerja aku akan maintain maybe pemakanan tu dalam kapal terbang I just maintain. But kalau macam tak bekerja, I reduce my intake. Amir cakap tadi tu bagus untuk kita bincangkan bersama. Dalam flight tu apa yang kita pilih untuk memakan tu penting juga, walaupun ada pelbagai jenis variasi beraneka jenis makanan yang kita boleh pilih. Tapi pemilihan yang bijak juga penting untuk kita mengekalkan keadaan fizikal kita. So macam Amir cerita tadi, dia ambil small portion dan sedikit kandungan gula yang dia nak tu untuk dia maintain dia punya performance tu. And aku tahu dia habiskan betul. Dia habiskan ni. Apa? Macam mana? Tadi Amir kata dia habiskan kan the whole thing, betul tak? Kau makan semua kan? Macam contoh, kalau if you sekali kita makan dengan with the energy we need in mind. So if you macam tak betul-betul you need the energy, you makan as necessary lah. Dia tak ada makan macam buta-buta makan sampai habis, macam orang bagi macam kalau orang bagi the full tray, mak saya ajar kena makan sampai habis ni. Jadi kena be mindful on that lah sebenarnya. Benda-benda ni kita lah kena habis kan. Pada aku kau consume lagi banyak dalam flight compared to kat rumah atau on the ground, sebab kalau kau mentality kau tak membazir, kau akan habis semua. Kat itulah yang bahaya lah sebenarnya, sebab dah terhidang situ kan. Sebab kau ambil by default selalu yang di atas tu ada roti dengan butter, betul ke margarine butter kan, either one lah. Roti dengan butter, dua tu dah carbs lah kan, tinggi kalori, lemak lagi. Lepas tu dia bagi lagi appetizer lain, misalnya ada tu salad, dia bagi salad. Lepas tu kalau letak pula olive oil, kalau letak pula dia punya sos Thousand Island ke whatever lah, dressing ni kan, balsamic vinegar. So tu memang elok, sihat, tapi still kalori juga. After that kau makan kau punya main course tu can be anything kan. Kadang tu nasi banyak gila, campur ayam lagi tu kan. Habis tu pula ada dessert, dia bagi kek, kadang-kadang kek. So roughly kalau kau calculate semua tu almost 1000 kalori lah sebenarnya kalau kau habiskan lah tu at one time. So satu flight tu berapa kali kau makan kan. Itu baru satu sector. Satu sector. Betul. Kalau kat rumah kau makan je, kau makan apa yang kau nak je lah kan. Kau nak makan nasi dengan ayam je, nasi ayam. So aku rasa cakap kita ni berat ke naik sebab kita banyak makan masa flight sebenarnya. Tu yang pilot badan kan. So kita sebenarnya semakin tua kita kena consume less sebenarnya. Kena lesser kau tak boleh consume macam mana kau zaman muda tu, sebab metabolism rate dah turun. Tapi kalau kita maintain makan banyak tu sampai kita semakin tua, tu yang badan kita keep on lah. Ada pengalaman satu saya punya captain cerita yang dia dulu macam ambil canned drinks. Dia kalau dalam flight dia mesti minum canned drinks without fail. Sampai umur dia I think 50 kot. 50 tu I think dia was diagnosed with some I think maybe diabetes ke, ataupun it's just another medical check up yang kata your sugar is quite high ke apa ke, then dia stop totally lah benda macam tu. So benda tu macam contoh kalau kat rumah macam kata nak makan nasi ayam apa semua kat rumah, kadang-kadang kat rumah pun limited choice, tapi bila you naik aircraft apa semua, you makan I can eat anything I want, my wife will control me. Makan lah, ikut orang jugalah. Ada yang wife control rumah. I don't know, some people they binge eating dalam kapal. They binge eating dalam kapal. They binge eating. So depends lah, masing-masing. Makan every sector on like even like a 3 sector day pun tu dah kira banyak dah tu kan. Even though you fly throughout the day.
Itulah masalahnya sebab dia bila kau masuk kapal terbang dengan kau terbang ni, dia time crunch tau. Kau punya persepsi masa dah berubah dan kau punya badan pun dah macam confused lah, macam ni lapar ke, penat otak ke, letih ke. Jadi you just grab on any resource you can just to prop yourself up throughout the day, throughout the working day lah at the very least. Ya, sebab aku pun badan aku naik masa jadi pilot. Banyak sangat. Tidur tak betul kan, tidur tak cukup pun satu hal juga. Sebab actually bila kau tidur, tidur yang cukup membakar kalori. Masa tidur berapa kali, tak ingat aku berapa ratus kalori kau bakar waktu kau tidur, banyak. So kalau kau tak cukup tidur, tempat-tempat naik berat kat sebenarnya. So masa kerja dulu, jadi yalah, kerja tengah malam, flight pun tak tentu waktu bila, makan pun tak sekati. Bila lapar makan, dah land sampai dekat India, terus order room service, lepas makan terus tidur kan. Yang benda tu aku penyamalan kat dulu sebenarnya, yang macam badan naik lah 10 kilo saya naik. Memang big contributor lah pada aku. Aku actually once aku cut dinner, then it's like bukan cut dinner lah. Dinner tu either no dinner ataupun very light dinner. Sebab lepas tu kau nak tidur kan, macam makanan tu tak mainkan banyak sangat peranan untuk aktiviti tidur kau. Benda yang masak lah. Minum apa, just take a good glass of water, tidur. Sometimes you are just thirsty. Are you hungry or just thirsty? Minum suam macam tu lah. Betul. Tapi dalam flight yang kita kata banyak makan best semua tu, dia memerlukan disiplin yang tinggi lah untuk peminat makanan yang nak diet tapi dia minat makanan, untuk dia to deny makanan yang sedap dalam tu yang boleh mendatangkan mudarat. Macam katakan kalau seafood macam lobster, semua kita tahu kandungan uric acid dia tinggi being seafood. Tapi sebab of the elegance and prestige of eating things like lobster, kalau kita berempat pernah terbang kapal terbang Airbus 380 lah, kapal terbang pesawat komersial terbesar di dunia lah. Kalau flight pergi London semua, ada tak kita makan caviar? Caviar is a prestige, makanan yang sangat rare untuk penduduk dunia makan benda tu. Kita ingat prestige tu is paired up with khasiat. Sebenarnya not necessarily. So kita kena ada trade off lah between kita nak makan nak prestige dengan kita nak makan untuk kesihatan. Macam korang dalam flight, apa makanan paling best yang korang makan? Sebab airline kan banyak makanan pelbagai kan. Dan dari pelbagai yang ni Japanese sector. Japanese sector. Apa kau suka? Makan apa Japanese sector? Soba terbaik. Japanese omakase, the best. Okay, namakan dish di Japanese sector yang kau makan. For me lah, the highlight is the soba, the side soba, the appetizer. It's a cold soba, cold green tea soba I think. Dia sama dengan apa dia punya not to say shoyu lah, dia bagi kicap ke apa kan. Itulah itu dia betul. And then dia punya main course pun kalau if you are lucky you get the Japanese punya punya main course lah. Biasanya macam healthy juga. Glutinous rice and I think a piece of salmon. Sugoi. Macam tu lah. From that aspect, looks healthy. Maybe the dish, the presentation makes us want to makan even more and menipu diri yang kata benda ni healthy apa semua. But in fact it's aircraft food lah kan. Aku bagi antara sepanjang aku terbang lah, makanan yang aku paling suka Maggi MAS. Itu je. Maggi. Ya, ada fishball. Maggi. Tapi tu Maggi sayur kan? Kau tak makan sayur tapi tu Maggi sayur. Nama dia Maggi sayur, tapi dia punya perisa dia is like a salt and pepper punya ni. It's just the nama je sayur. So dia ambil Maggi tu mula-mula, kalau yang baik tu dia rebus, dia buang kapur dulu, lepas tu buat lagi sekali. Ada potongan jerk chicken, ada udang, yang hijau satu besar tu sayur tu? Pak Choy
Pakcoy and fishball semua. Lepas tu kalau aku order memang sedap lah makan. Lepas tu aku ingat kalau aku order mesti orang keliling aku semua order. Sebab cabin crew selalu complain macam, yalah kau ni order Maggi lah. Lepas ni orang sebelah tengok semua nak. Apa lah. Mungkin masa tu kau sedar kot yang kau ni influencer, bro. Foodie I'm a foodie lah. So kau ada tak ada yang tak biasa naik long haul flight, macam syarikat penerbangan macam Malaysia Airlines ni is very famously known to have served macam mana orang nak kata one of the best Maggies in the world lah. Aku pernah ada pengalaman dalam flight pergi London sebagai penumpang. Aku nampak seorang VVIP ni, seorang menteri tak salah, mungkin silap ataupun pegawai menteri, mungkin menteri ni dia purposely tidak mahu menjamah makanan malam so that dia boleh order maybe 2 ke 3 Maggi dalam pertengahan tu, sebab dia mungkin rasa guilty nak makan yang first meal tu. Dia okay tak apa, I skip, I just want to rest, dia cakap kan. Kita ingat dia tak order apa langsung. Lepas tu 4-5 jam into the flight, orang dah habis servis from front to back, kat passenger dah datang balik, lampu dah tutup, chill mode. Masa tu dia tanya, do you mind kalau saya order Maggi? Maggi yang kita tengok ni bukan macam Maggi simple Maggi macam kat kedai mamak ataupun yang kita buat kat rumah ni. Sebiji macam yang Prof cakap tu, kandungan seafood, udang, fishball, pakcoy. Ini memang terbaik lah. Kau cerita ni memang teringat balik lah Bang Ush. Betul. Benda ni lah yang menjadi bukan batu penghalang lah, cabaran untuk kita sebagai yang flying. Adakah kita akan order setiap kali terbang long haul, kita akan order benda tu ataupun tidak? Penumpang pun order, kru pun order, pramugari pun they makan on regular basis. Satu lagi nak cerita pasal kita flight kita, kita ada crew meal dalam masa sama, ada first class dengan business class punya meal. Dan ada bila kita nasib baik, ada first class passenger tak nak makan ataupun ada berlebih, time tu lah kita dapat makan makanan first class. Maknanya time tu seronok lah kan, kita boleh makan makanan first class. Ada kadang tu ada rack of lambs, lamb ribs, ada lamb shank, ada lobster, ada lobster cream soup kan. And aku honestly aku suka makan, I'm a meat lover, aku suka makan lamb shank dengan beef steak lah kalau dalam flight. Yang aku suka lah. Lain semua tu nasi semua kau boleh dapat on the ground on the daily basis kan. Dia macam makanan tu macam mahal kan, lamb shank, beef steak. So benda tu lah yang aku suka, looking forward kalau fly. Yang benda tu jugalah kot yang naikkan naikkan berat badan kan, untuk every time pergi order tu. Kalau bagi option ikan dengan tu, aku pilih daging juga kan. Suka sangat makan daging. So actually uric acid pun naik semua lepas tu. Bagus lah. Boleh aku tanya, sebab kau macam ada bias against daging beef lah, especially apa dia punya detrimental effects berbanding dengan ayam dengan ikan. Dia red meat dia lambat cerna tau. Dia dalam perut tu dia lambat. macam low GI macam tu kan. Dia kalau GI lalu low GI ni regarding makanan more to carbs. Dia tak anggap GI sangat lah. GI tak ambil kira sangat. Cumanya makanan tu lambat cerna, lepas tu uric acid tinggi, dan jangan makan regular lah. And even dalam aku punya program diet langsung tak ada lah red meat terus tak ada. Maknanya kalau nak turun berat, jangan makan red meat. No beef at all. No beef ataupun no red meat lah. No lamb, no beef. Sebab satu lagi untuk diet, kalau nak turun berat ni bukannya untuk nak, kalau kau workout lain cerita lah. Ni untuk turun berat, protein tinggi betul. Red meat protein tinggi tapi lemak tinggi compared to ayam, ikan dan lain tu. So red meat ni lemak tinggi walaupun protein tinggi, which is tak bagus sebab lemak tinggi lah. Sebab tu je lah. Okay, ayam which part is the best untuk protein tinggi? Breast lah bukan? Chicken breast. Chicken breast protein tinggi dan kalori lagi rendah daripada bahagian lain.
So, tapi ramai orang tak suka kan, sebab Cap, keras. mungkin satu benda yang di luar Boleh. flying sikit. Tapi benda macam quinoa ni yang orang satu ketika dahulu ada VVIP pernah menaikkan nama quinoa ni nak replace rice and brown rice. Adakah ia betul-betul better than nasi? Dari semua aspek ataupun hanya dari certain terms yang dia lagi bagus? Sebab apa yang aku check, quinoa ni of course dia lagi mahal daripada brown rice dengan nasi putih biasa tu. Tapi dari ikut khasiat pun ada banyak kritikan kalau baca artikel kat internet pasal tu. Bukan kritikan kira tak bagus in total, secara total mutlak, tidak. Cuma dia kata kebaikan dia dari segi certain aspek brown rice lagi bagus, certain aspek white rice lagi bagus. Tak semestinya semua ni quinoa beats them all. Kira apa tanggapan orang tentang expensive tu diterjemah kepada nutrisi tu macam tak tepat secara total. Betul ke? Okay, quinoa tu actually dalam diet kita orang ada dalam meal plan tu, ada hari-hari tertentu yang makan tu, and then dia orang promote sebab dia ada tinggi protein tau. Demo tu nak ambil protein dia. Sebab itulah yang orang ambil quinoa tu tak adalah makan hari-hari. So some things dalam kita punya diet elakkan lah. Tapi quinoa ni kira bagus lah. Satu ni kalau untuk nak turun berat ni kita fokus 3 benda je, carbs, protein dengan fiber. Yang lain tu macam datang kemudian lah, vitamin, zinc lah, betul tu kan. So dalam meal plan tu ada ketikanya makan sayur spinach, ada ketikanya makan dia eloknya makan more than 3 colors lah. Macam capsicum, kau campur kau campur apa nama tu, coral coral. Boleh aku nak mencela sebab kau cakap fiber. What is the focus of fiber on the weight loss? Sebab aku tengok lah fiber ni pada pahaman aku, satu dia makes you feel full for longer. Maknanya bila kau makan tu kau rasa kenyang. Tu antaranya. Dan pada aku lah, sebab aku tak makan sayur, jadi aku sangat lacking in fiber. Aku makan fiber ni untuk melancarkan pergerakan makanan saja. Tapi itulah, kalau kau boleh terangkan sikit apa fokus fiber dalam diet ni, apa dia punya peranan? Peranan kenyang tu betul, nak cepat rasa full. And then dalam sayur tu banyak vitamin, banyak yang benda yang kau tak dapat dekat benda lain. Kalori maksud rendah kalori tau. Kau kenyang tapi rendah kalori. Jadi bila kau makan KKM kan, suku-suku separuh je lah sayur, which is kebanyakan orang kalau jual makanan pun semua memang sayur sikit, sebab dia tahu orang tak suka sayur. Sayur. Such audacity, tak makan sayur. Dia kan lagi tepat sebenarnya, lagi tepat sebenarnya bukan suku-suku separuh sebenarnya. Dia generally suku-suku separuh, tapi lagi tepat ialah carbs tu kena lagi sikit daripada protein. Sayur tu separuh. Macam tu. And sayur pula kau nak dapat dia punya khasiat lah, dia punya all the zat-zat whatever lah, nutrition dalam sayur tu. So dari segi bila benda tu dah dalam badan kita ni, dia dah tune makanan yang sihat. So kalau kau nak membuang pun senang kan. Tinggi, fiber tinggi, benda macam tu lah. Sebab kau tengok kadang doktor pun ada doktor tu tahu tapi dia tak nak amalkan kan. Doktor gemuk, ada doktor gemuk kan, setengah doktor tu memang tak tahu. Dia tak tahu pasal benda ni sebab dietitian lagi tahu benda tu. So kadang-kadang tu kau kena refer kat nutritionist untuk nak tahu ilmu tu lah, apa benda yang bagus untuk ni. Sebab ada orang yang memang ambil rasa doktor yang kau rujukkan tu GP lah kot, general practitioner. Dia tak ada specialize dalam benda macam ni. And I don't think dalam bidang specialty pun is not a medical doctor punya specialty kot, nutrition kan. Aku setuju betul dengan Prof ni. Sebab bila kita cakap pasal doktor, banyak jenis doktor. Kita tak cakap pasal doktor PhD. Kalau kita nak cakap pasal doktor perubatan, kesihatan dia ada pakar kanak-kanak, ada pakar tulang, ada pakar sebagainya. Ni umpama macam orang tanya kita lah, you pilot tapi kenapa tak boleh terbang Fokker 50? Kenapa awak tak boleh terbang pilot? Kenapa tak boleh terbang sekian-sekian? So kita ada specialty kita, dan juruterbang lain pun ada specialty mereka juga. So kalau orang nak kata semua pilot tak boleh terbang tu, tak boleh lah juga.
Mungkin yang macam Prof cakap tu, doktor yang specializes in nutrition, pemakanan semua, maybe he's as good if not better than the nutritionist yang yang kita bincang tu. Tapi nak bawa dekat yang flight tadi, last lah nak cerita pasal diet dalam flight ni, sebab kita tahu benda ni satu cabaran yang besar untuk kita. Aku diberitahu dulu, makan aircraft food yang dekat atas ni sebenarnya dia kandungan garam yang ada dekat sana jauh lebih banyak daripada yang kita makan kat darat. So katakan kita makan beef steak dekat di darat di restoran ni tak sama dengan beef steak dekat kapal ni. Mengapa dia orang tambahkan kandungan garam? Is that mungkin ada research yang dijalankan. Bila kita ada dekat atas tu, kita akan kehilangan sedikit intensity dalam diri rasa. So untuk menambahkan perisa sikit tu, dia macam overcompensate benda tu dengan MSG, dengan garam dan sebagainya. So itu adalah satu faktor juga yang kadang-kadang makanan dalam aircraft yang mungkin kita nampak sihat, tapi kalau kita makan berlebihan, sebenarnya efek dia jauh lebih teruk daripada kalau kita makan makanan kuantiti sama makanan tersebut dekat darat. Itu salah satu lah. Aku first dengar ni, tak tahu dia ni. First dengar ni. Aku sebenarnya diberitahu oleh masa aku kerja kat Timur Tengah dulu, aku ada terbang dengan seorang kapten berbangsa Perancis yang juga sebelum dia jadi kapten tu, sebelum dia menyertai dunia penerbangan, dia seorang nutritionist. Dia ada buat not to say thesis tapi kajian lah pasal benda tu. Menarik untuk kita sama-sama share macam sembang-sembang ni kan. So mana kita, apa yang kita rasa tu dalam flight, sebenarnya kita rasa kurang sin. Manakala kita letak garam yang ala kadar atau garam yang secukupnya, kita rasa tak cukup lah sebenarnya dalam flight tu. Bila kita rasa macam tu. Ini mungkin nak compensate orang yang average. Ada orang tak hilang dari rasa sama macam orang lain, dia masih rasa sama. Sebab tu certain orang naik kapal, dia terus akan cakap semua makanan dalam flight semua masin. Semua makanan dalam flight banyak sangat MSG, dia boleh rasa straight away. Whereas macam kalau kita on average tak akan rasa benda tu kehilangan, macam kita dah hilang banyak dari rasa daripada orang lain. Orang lain yang tak hilang dari rasa tu dia akan rasa masin, terus dia boleh cakap masin. Tapi macam orang yang hilang dari rasa masa naik ke atas dalam altitude tinggi tu, kita akan rasa makanan ni sedap, sama juga macam bawah. Kita ataupun mungkin kita rasa makanan aircraft tu rasa lain tapi kita tak boleh differentiate apa yang lain dia sebenarnya. Sebenarnya itu mungkin bawa faktor yang MSG dengan garam yang so garam tinggi tu bukan untuk sebab nak tahan lama lah, tak macam awet. Salah satu tu. Yes, awet, of course, betul. Sebab macam orang mungkin tak tahu benda ni, kalau kita ada terbang katakan 2 flight yang berterusan, katakan dari Singapura ke Langkawi ke Singapura dalam syarikat penerbangan Singapura katakan, dia orang akan simpan dia punya meal tu sampai dia sampai Langkawi. Lepas tu Langkawi balik ke Singapura, dia akan pakai makanan yang sama, dia simpan dalam jelly. Itu bergantung pada polisi company lah, tapi banyak syarikat buat demikian. So untuk mengawet tu dia perlukan satu faktor pembekuan, lagi satu faktor pengawetan yang macam kau cakap tadi Cap. So itu interesting things that we learn during flying lah, benda-benda ni. Macam kita pilot, kita tak ada macam specialty PhD dan sebagainya. Kebanyakan yang kita belajar ni mostly through experience dan cerita-cerita orang. Macam Prof cakap socialize tu salah satu cerita kita nak dapat. Sebab tu masa Cap tanya pasal calories tu, ramai kita blur sikit. Sebab kita tak ada special, kita tak ada training pengkhususan pasal benda ni. Hanya berdasarkan pengalaman je. Yelah, aku pun tahu pun sebelum tu tak kisah pun, aku tak, dia banyak benda yang aku belajar. Antara benda penting aku belajar pasal diet ni ialah setengah benda tu kita tak, bukan kita lah, aku cakap untuk diri aku lah. Bila aku membesar, tak ada ilmu tak tahu lah setengah benda tu sebenarnya tinggi kalori, kita tak tahu. Yang kita makan banyak. Aku bagi contoh mudah, kacang lah, snacks. Kacang kalau kita katakan nyanyin apa? Tahu? Powder ke whatever. Nganyin. So actually untuk snack sebenarnya kau patut makan around 10 biji je. 10 biji tu dah around 60 kalori, 80 something like that lah. Mungkin lebih 50 kalori lah. Tapi kalau kau bayang kau tengok movie, kau tengok tengah malam kan, kau tengok movie ke, kau tengok bola ke whatever, kau makan non-stop kacang tu tau, sampai habis satu bekas. So easily kau dinner tadi, ni kau makan saja snack
easily kau boleh hit maybe 300-400 kalori makan kacang dia. Dia kacang sihat tau. Bukan nak kata kacang tak sihat, healthy. Cuma kau intake kena jaga, makan 10 biji macam tu lah roughly. Atau sebesar kau punya tapak tangan yang kecil ni, bagian kecil ni. Sikit So tu. dia tak tapi tak puas lah. Nak makan lagi. Tak lah, kita kan tengok kalau tengok apa kalau tengok coklat ke apa semua, tengok serving size dia. Kadang-kadang serving size dia betul lah 6 hingga 8 biji je ataupun 3-4 biji je serving size. Antara yang tu lagi, yang tinggi Maggi lah. Maggi sangat tinggi. Satu Maggi tu 500 lah aku. Bayangkan kita makan Maggi dalam flight tu kan, campur pula udang, campur ayam, fishball. Fishball tu ada MSG semua kan. Lagi lah macam hit lagi lah, tinggi lagi lah. Tu cakap easy dalam Baru flight aku tu. tahu kenapa menteri tu tak nak makan meal, dia convert to Maggi. Kalau dia makan dua-dua memang habis lah dia punya kalori dia. Kalau dia kira kalori. Yap. Kadang tu benda-benda snack-snack je, snacking tu menyebabkan kita satu kita makan buah, pisang kan. Pisang kita makan 4 biji 5 biji pisang. Tu pun satu pisang tu 80 kalori roughly. Makan dua dah nak dekat 200 kalori. Kalau pisang-pisang yang medium to big tu lah. So macam aku dulu, aku makan pisang sampai 5 biji kan. Sedap kan, nak makan lagi. So kat situ lah kadang-kadang tu kita ingat sebab dia fruit healthy. Tapi memanglah healthy. Cumanya untuk kalori punya ni intake tinggi lah. Bila tinggi tu bila dalam sehari tu kau tak burn balik kalori tu, memang tu yang menyebabkan berat badan naik. Yang benda tu aku tak tahu, never bother before this. And then aku makan je bila lapar. Then bila nak diet tak makan nasi, tolak carbs, makan protein je. Tapi protein pula bukan ambil portion betul pun, akan ambil lebih portion juga. Mungkin berat turun jugalah. Tapi in the end tak bagus lah. Benda macam tu lah. And benda tu aku rasa patutlah kena ada somebody lah dalam aviation. Kena ada ni lah, pilots kena ada dietitian lah kan. Ada kena Kita ada letak sebagai idea of the day. Idea of the day mungkin aku just cakap sebab dalam company aku ni ada benda ni sebab dia tied to your circadian rhythm, corak bangun tidur. Jadi memang dalam aku punya operating manual daripada segi human factors dah ada dah. Tapi ianya hanya sebuah pengesyoran. Kira kalau kau nak buat, tak nak buat suka hati. Memang ada makan time ni, elak kopi time ni, tidur time ni. Tapi pada aku punya pengalaman lah, tanya orang, tak ada orang ikut pun. Dia try. Bagus lah. Korang dia cuba boleh bagi recommendation sajalah. Ya. Korang kira tak pasal nak berapa banyak korang naik sejak korang masuk cadet until now? Tak. Ada Aku kira punya compare. Aku join dah lah. Aku UiTM dulu yang palapis tu lah, NASCAR. So I think I was in the high 60s lah, maybe 67, 68. And then by the time aku naik Jambu paling tinggi 82. So banyak tu. Aku ingat masa kau dekat 73 kau ada hire trainer kat gym kan untuk turunkan berat waktu tu. Ada. Kenapa kau buat macam tu? Kenapa kau buat masa tu? Naik banyak mana masa tu? Menyebabkan kau sampai Waktu tu aku dah start naik nak dekat 80 jugalah. And it was aku punya personal attempt sebab aku jenis makan memilih. Memang daripada kecil tak makan sayur semua. So for me it was like a proper diet which involves eating anything that they tell me to eat is off the table lah bagi aku. Sebab sayur aku memang tak makan. Jadi aku rely on building muscles and relying on aku punya otot untuk bakar lemak dan kurangkan makan lah. Tak sihat tapi dia kalau dia punya end goal dia nak hilang berat badan, itulah pilihan yang ada pada aku. Okay. Faham. Macam kau sendiri berapa Cap? Banyak naik? Itulah aku sebenarnya lupa sebenarnya berat aku masa cadet berapa. Tapi kalau tengok from aku punya rupa, masa tu aku lagi kurus sekarang. So aku assume below 60 kot, maybe 58, 57 kot aku rasa. So sampai aku naik up to 75 lah. From 58 tu. Last sebelum aku turun baru ni,
Masa dekat Saudi aku 74, 75 macam tu lah. From there, from there aku biasa patut dengan tinggi aku pendek kan. Dengan tinggi aku patut below 65. Aku punya BMI yang normal. Aku berjaya lah turunkan sampai 60. Tapi itulah sebab before that masa aku nak diet sendiri-sendiri, aku semua dah fikir kena pergi gym, kena tu. Aku yelah semua sebab kau kena jogging. Benda tu sebenarnya membantu, tapi tu bukannya faktor utama. And aku tak tahu pada waktu tu kan. So and then bila kau give up, kau malas nak pergi gym, kau punya diet ke laut lah. Kau macam tak kisah dah. And kau macam tak nak stress, tak nak letak pressure kat diri kau. Padahal sebenarnya tak pergi mana pun. Kalau kau tu nak turun, tak ada masalah pun. So, Setuju. So diet ni Tapi apa yang kau yang kita bincangkan bila kita ada yang kita dapat recall, ada yang tak dapat recall. Berapa berat kita masa kita baru habis sekolah, berapa berat kita masa kita mula nak masuk pekerjaan semua. Tapi apa yang kita nak tengok ni, yang sekarang nak makin ringan, makin nak diet menurunkan berat badan ni, sebenarnya tujuan kita nak turun berat badan ni bukan sebab kita nak achieve berat badan masa umur kita 18 balik. Sebab even kalau kita dah turun balik berat badan time tu, muka kita dah berubah, kita makin berkerut, ada wrinkling, rambut kita dah tak sama macam dulu, rambut berkurang, kita dah ada receding hairline, lepas tu uban dah ada. Pemikiran kita mungkin tak setajam, who knows, tak setajam mungkin belasan tahun dulu. So apa yang kita nak buat ni adalah usaha kita untuk nak jadi sihat. Kita tak boleh macam reminisce sangat kita punya zaman-zaman kemudaan kita dulu, ramai perempuan suka dan sebagainya. Benda ni semua macam satu perjalanan lah untuk kita. Each and every one of us ada our own unique journey lah pasal benda ni. Dan sharing regarding dieting, dan aku nak masuk sikit pasal fasting lepas ni, sangat berguna kalau kita sembang beramai-ramai benda ni. So fasting, macam mana kita masuk ke second part of the topic ni, fasting. Orang kita selalu kita tak tinggal puasa, tak punting puasa. Benda ni macam tabu lah kalau kita tak berpuasa pada bulan Ramadan tu. Tapi selaku seorang yang kerja dalam bidang airline, kita kena memikirkan faktor-faktor keselamatan dan kesihatan juga. So siapa nak start benda ni? Okay, current status of fasting. Okay, lala kita dah tengah discuss pasal berpuasa ni. Kita punya bulan Ramadan pun dalam less than half a year juga kan, for another Ramadan. So kita ni terikat dengan pekerjaan juga. Kalau nak berpuasa, kalau nak berpuasa, so kita telah sedia maklum ada keringanan yang diberikan kalau yang beragama Islam. Juga agama-agama lain juga ada yang mengamalkan puasa. Macam bagi orang Islam pula, kalau yang for simple case, kerja siang habis petang, so boleh teruskan puasa. Depends on the sectors juga. Kalau macam kerja ringan, kerja ringan tu macam kadang-kadang one long sector going through and fro pun dah kira okey lah. Macam orang kata KL Penang, four sectors tu maybe pendek, tapi dia tak semestinya tak meletakan. Pasal benda tu is short and fast, and turn around you have to pakai tenaga dan pakai banyak konsentrasi lah. Untuk tu kita banyak pakai sumber badan lah. Jadi disebabkan oleh tu juga keringanan tu ada hikmah lah kenapa keringanan tu diberi kalau kepada yang beragama Islam lah. Ada keringanan yang diberi. So fasting ni dia ada efek pada directly to the blood sugar level. Depends on how you fast, depends on how long you don't eat, everything. Dan kalau yang buat long haul flight pula, kalau yang terbang ke arah barat, kalau daripada siang pukul 9 pagi kita terbang ke arah barat, jadi kita punya puasa, kalau nak mengikutkan cahaya matahari lah, kita punya waktu puasa akan jadi lagi panjang. Kalau terbang ke arah timur, waktu puasa tu akan menjadi paling pendek. Pengalaman saya sendiri, yang paling panjang saya pernah puasa on board, masa tu cuba dirilah
I think 20-21 hours. Kira dah sampai KL ke London. Sampai London tu kira ada lagi daytime dalam 3-4 jam. Dan masa tu summer kot, waktu musim panas. Dan kita siap-siap beli makanan apa semua. Dan malam tu dalam pukul 9 malam buka puasa. Itu paling panjang. Yang paling pendek saya pernah buat daripada terbang Frankfurt pergi Baku tak silap. Macam pagi tu baru kita bersahur, kita take off, dah berbuka puasa dekat nak sampai Baku tu dah berbuka puasa atas kapal. So macam sekejapnya dalam rasa 5 jam kot. Oh, gila. 5 jam puasa tapi nikmat, rare cases kot. Kita merentas zon waktu juga tu. Lagi-lagi kalau yang kita terbang dekat latitude yang tinggi kan. Latitude yang tinggi, perubahan masa tu jadi lagi cepat. Gantung pada musim jugalah yang pada hemisfera movie pada masa tu lah. Betul. Sebut pasal latitude tinggi ya. Ada orang kata latitude tinggi ni north yang paling tinggi je. Sebenarnya south pun, kalau southernmost lagi bawah kita tu lagi south, lagi cepat perubahan pergerakan matahari tersebut. Macam pengalaman aku sendiri pernah berpuasa masa night stop dekat Auckland di New Zealand. Kita orang mungkin duduk 3 malam dekat Auckland tu. Bila dah sampai sana, dia punya puasa, dia siang, kira subuh dia mungkin pukul 8 ke 9 pagi. Aku tak berapa boleh recall tapi lepas tu macam kita spend malam tu ada tempat tau macam nak lepak, macam coffee shop macam Starbucks yang open 24 jam tapi bukan Starbucks nama dia. So kita lepak dengan orang setempat, ada kadang-kadang dengan student sana, ada dengan rakan-rakan lain sebab ada banyak flight yang pergi ke Auckland. Dalam masa sama kita akan jumpa dengan kawan kita juga kat sana. So lepas tu kita boleh sahur sama-sama. Bila balik hotel ni dalam pukul 7 tu tak gelap lagi. Tak cerah lagi. Maksudnya boleh makan lagi lah sebenarnya, tapi sebab kita dah sahur, okey tak apa, kita tidur dulu. Masa tu nak buat cerita, aku ni bangun pukul 1:30 ke 2 macam tu. Nak dekat malam dah. Tengah gelap. 3:30 gelap. Yang Amir cakap tadi, kita sebagai orang Islam ada pelbagai kelonggaran yang diberikan, terutamanya apabila kita terbang jauh, bermusafir. So masa tu aku menggunakan kelonggaran yang umat Islam kita boleh jamak. So kita dah terlepas. Even kalau orang kita biasa-biasa pun lah, kalau kat Malaysia, kalau kita terlepas bangun subuh pagi, ada hadis Nabi cakap, kalau kau bangun aja kau boleh terus sembahyang subuh tu. Kira bukan, kalau tidur ni bukan satu kesengajaan lah benda tu. So apa yang berlaku kat aku kat Auckland tu, aku terbangun kira memang rasanya Zuhur dah habis time tu, kira asar dah. Yelah. So from that I was allowed to do jamak takhir. So that's what I did lah. And then terus turun cari makan dekat kedai-kedai makan kat bawah tu. It was an interesting experience. Jadi pasal yang time zone different rasanya Prof boleh explain dekat mungkin orang yang tak berapa faham pasal yang long haul time zone, macam mana dia orang boleh puasa 22 jam dan sebagainya. Kau boleh explain tak rasa? Okey lah, so kita ambil sebuah case study lah. Satu penerbangan daripada katalah Kuala Lumpur ke London selama 12 jam. Dan katalah hari tu kita puasa Jadi penerbangan 12 jam tu terbang pada pukul 10 pagi dan kita mula puasa katalah pukul 6. Biasa imsak berapa? Lebih kurang pukul 6. 6 is good lah. So you dah puasa 4 jam dan you mula terbang pukul 10 dan you sampai sana tak silap aku tu pukul 4 petang ada. 4 petang 10 malam sini 10 malam Malaysia. So dah 10 malam waktu Malaysia, tak makan lagi tapi baru pukul 4 petang. Dan sebab kita terbang saing matahari menang lah sebab memang dah petang. Kalau kita menang memang pagi lagi lah kan. So pukul 4 petang waktu tu kita dah 1600 dah puasa selama berapa jam dah kan. Dan katalah itu musim panas, berdekatan dengan summer solstice, maknanya hari yang terpanjang di dalam tahun tu. Dan biasanya malam maghrib lebih kurang pukul 9 macam tu lah, 9.30. So you landing pukul 10 malam Malaysia, which is pukul 4, and then kena puasa lagi 5.5 jam.
Kalau maknanya waktu Malaysia berapa lah, pukul 10 malam campur 5.30, 11, 12, 1, 2, 3 pagi. 3.30 pagi. You start imsak pukul 6 pagi Malaysia, berbuka pukul 3.30 pagi Malaysia. Nak dekat 24 jam. Tu boleh kata memang azab lah. Dan aku pun sendiri pernah puasa this particular flight. Tapi it's just it has to be a certain pattern lah. Macam aku tak boleh yang terbang, aku kena yang relief crew aja. Maknanya masuk tengah-tengah, dan bila dah sampai tu aku tak buat landing, tak buat take off. So dalam keadaan tu aku punya perasaan rasa macam memang ujung-ujung tu bukanlah nak kata nak pitam, tapi dah ada macam dah pening-pening sikit. Lepas tu bila pergi toilet kencing pun pekat gila. I think it's like bile, just bile or something. Dehydrated lah. Yes. Itulah dia pengalaman aku puasa. Tapi rasanya bila kita dah sampai past 12 hours tu, 14 hours tu, dia punya lapar tu dah tak lapar dah tau. Dah plateau dah tau. Betul. After that is your water loss lah after that. Aku pernah try sekali aku pernah try buat macam tu. Pergi Amsterdam. Pergi Amsterdam, lepas tu puasa. Yang kata kau lah puasa 22 jam macam tu. Dia aku dah nak buat lah, macam serik lah. Tapi aku nak try memahami orang lain yang continue buat benda tu. Kira walaupun sebenarnya macam satu penginsaan lah, tapi bak kata ni masing-masing punya ketahanan lah kan. Tapi betul ke orang-orang yang macam make it a regular habit, maknanya dia teruskan, maknanya setiap kali pergi London dia akan puasa juga kan, regardless lah dia team A ke team B. So actually memang selama 20 jam tu tak akan rasa pening, tak rasa biasa je. Dia benda ni maybe aku boleh macam lah nak cerita pengalaman sikit. Dia sebenarnya bergantung kepada orang kan. Ada orang tu yang susah kalau airline nak buat polisi semua orang jangan puasa terus demi keselamatan, tak boleh. Ataupun semua orang kena puasa sebab kita dapati ada beberapa orang boleh tahan. Sebab ini semua tak boleh juga. Sini semua bergantung pada individu. Different people have different capabilities nak menahan lapar dan dahaga. Sebab kita cerita lapar dahaga sebab benda ni yang paling affect kita punya kandungan gula dan kesihatan kita semasa kita tengah bekerja. Aku personally secara peribadi aku jenis yang tahan lapar. Ini memang terbukti dari kecil sampai ni, bila dah test bersukan semua masa kat sekolah, tak kira masa tengah puasa pun masih lagi tak rasa lapar. Mungkin faktor air tu ada sikit, tapi setakat yang berpuasa pernah lah dalam regular basis aku berpuasa 21 hingga 22 jam pernah. Tapi aku tak boleh garanti kalau setiap kali fly ke London dengan keadaan 22 jam puasa tu aku akan berjaya. Aku katakan kepada diri aku, I know myself, aku tahan lapar lebih kurang lah. Aku dalam pada masa sama air tu kita boleh ada management juga. Yang macam Prof cerita tadi, kalau flight yang long haul tu ada 4 pilot yang terbang sekali. Setiap masa at one time ada 2 pilot yang dekat cockpit, lagi 2 pilot akan relief, maknanya berehat dulu. Dan mungkin dia orang bahagikan masa, separuh masa mungkin pilot yang lagi 2 tu akan menggantikan pilot yang pertama. Dan sebelum landing selalunya pilot yang buat take off tu akan buat landing juga. So bila Prof cakap team B tu maknanya is a relief team, dia tak akan buat take off dan landing. So based on his management, dia yakin dengan kemampuan dia dan dengan flight time tersebut dan dengan duty and responsibility dalam flight tersebut tidak mengganggu dia punya flight. So that's why he opted to fast. Macam aku, kalau aku tahan puasa, selalunya aku akan go all the way, but I told myself every time kalau aku rasa macam drop in performance, katakan termiss radio call, controller dari Ukraine ataupun Rusia cakap dengan aku tak dengar, there's something wrong with me. Masa tu kita dah ada trigger dan cue yang kita punya performance dah drop, kita minum air ataupun kita minum something manis, naikkan kandungan tu. Kita kena responsible sebagai gitu lah. Betul. I just nak cakap is just that particular orang kata signs of incapacitation, kita sebagai tuan punya badan mungkin tak sedar lah. Itu adalah salah satu daripada bahaya benda tu lah. Sorry guys, on that note aku nak kena gerak lah sebab ada hal sikit. So I'm just gonna leave free to sambung borak. InsyaAllah. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Take care. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mat. Siap. Pasal
puasa kan, kita kan kena calculate waktu buka dalam flight benda tu. Selalu as a passenger akan selalu tanya pilot pukul berapa waktu imsak, pukul berapa waktu berbuka kan, waktu maghrib pukul berapa. Senang cerita kadang-kadang tu memang selain tu mereka passenger akan tanya pukul berapa waktu Zuhur, Asar semua kan, dia akan tanya. So kira kalau wondering lah, kalau passenger nak tahu macam mana kita orang calculate waktu berbuka, waktu sahur semua ni, dulu kita ada ni yang kita pakai, ada macam table. From there kita kena calculate lah, sebab aircraft kan dynamic, dia bergerak. Lepas tu waktu kita kena estimate kita position kat mana, dan pada waktu tu pukul berapa waktu subuh, waktu maghrib. Sekarang canggih, kita ada application, kita boleh calculate terus, letak latitude, longitude, letak kita punya estimate time semua. From there kita boleh tahulah pukul berapa kan. Cumanya dari segi dia punya ketepatan tu, saya baru tengok baru ni daripada Hafiz Firdaus. Kapten Hafiz Firdaus dia ada share pasal calculation waktu solat ni. Dia kata mungkin akan lari by 4 minutes ke apa, tapi dia kata dimaafkan. Tapi saya tak tahulah sejauh mana saya nak terima pasal dimaafkan ke tak kan. Tapi berkenaan nak bagi timing kat passenger ni, normally apa-apa time yang aku dapat kan, kata waktu subuh. Subuh kalau aku calculate dapat pukul 6 pukul 6. Personally kau pakai application apa Gap? Muslim Pilot. Okay. So Saya kalau dapat pukul 6 pakai buku calculate. passenger kau pakai buku. Kau pakai buku. Dulu masa zaman 747 dulu pakai buku lah. Dulu bukannya tak ada app. Dulu app ada. Cuma kita digalakkan untuk cross check dia punya pengiraan antara app. Teruskan pasal yang sejak dah ada app, sekarang tengok app tu lagi cepat dan tak payah nak pening kepala lah kan, banyak benda yang fikir kan. So, aku selalu macam minus 10 minutes from time aku jumpa tu. Something aku akan cakap stop eating at this time, tapi ketika kalau nak sembahyang subuh, hello, katakan nak sembahyang subuh, aku kata sembahyang pukul 6 10 minit ke, maknanya bagi gap supaya nak it's safe to stop eating, and in same time nak solat pula it is safe yang kita solat waktu dah masuk kan. Takut kita solat waktu tak masuk lagi kan. And maghrib pun aku suka juga bagi buffer tambah sikit, supaya takut sebenarnya maghrib tak masuk lagi, unless kalau dah clear nampak matahari dah tenggelam, bolehlah kita cakap dia dah boleh buka kan. Sebab cabaran itu sebab kita bertanggungjawab nak bagi tahu timing, and kita bertanggungjawab atas berapa ratus passenger kat belakang tu untuk nak tentukan sah tak sah puasa diorang. Rasa macam tanggungjawab yang besar kan, takut nak bagi tahu. Kalau korang macam mana? Korang macam ni? Korang macam exact time ke? Amir, sila. Bagus juga sebenarnya bagi macam kata bagi buffer tu betul bagus juga. Kalau macam imsak kita macam tadi capture pasal Kapten Hafiz Firdaus kata yang calculation tu boleh berlari dalam 4 minit. 4 minit tu kira quite narrowed down juga tau. Instead of dulu 10 minit. Kira 4 minit tu macam that shows the technology lah. The technology advancement. So kalau let's say I take that 4 minutes kan. So kalau macam imsak tu I give them macam imsak let's say pukul 6 pagi, relatively 6 pagi I bagi tahu imsak is 5:55 lah. 5:55. Imsak. So diorang tahu 5:55 tu stop lah. Tapi katakan diorang 5:55 tu diorang start sembahyang subuh macam mana? Ke kau cakap diorang jangan sembahyang subuh dulu, lepak dulu, 6 lebih sembahyang. Boleh juga. Dia depends on how you convey the information. Kalau macam contoh, boleh juga. Ni calculation daripada pilot. Kita bagi tahu benda this is 6 of calculation. Not to say very precise. Buka puasa yang imsak is 5:57 pump imsak. Wah, itu terror kan. Just bagi the pilot estimate, bagi tahu cabin crew. Bagi tahu cabin crew, tell the cabin crew, we estimate imsak will be 5:55.
but for the sake of because this is manual calculation, anggap yang subuh is 6:05. Like that lah. I think Kan kalau cakap patut macam tu kan kita because kita yang mengira, kita boleh hopefully dia boleh faham dari situ lah. Kalau dia macam cakap okay, pilot ni pun was-was juga apa semua, kita dah settle tanggungjawab kita kan, kita dah kira sebaik boleh. Kita dah bagi tahu based on the information yang kita dah kira, kita bagi tahu the cabin crew. Okay, this is how we convey the information, then cabin crew bagi tahu information kita pass kat passenger. So passenger boleh terima ataupun dia akan tengok aku nak tengok matahari kat luar juga, up to him. Okay, so that is calculation. Itu subuh lah. So maghrib pun macam tu juga. Kalau let's say kalau maghrib is easiest lah, because maghrib kita boleh nampak macam bergantung pada flight juga. Kalau macam London balik KL, kita akan nampak matahari tu turun belah kanan kapal terbang tu. Siapa yang duduk belah kanan, kepanan yang kanan, nanti nampak belakang sikit pada kepala tu nampak matahari dah turun apa semua. So benda tu very easily judge. Tapi itu pun ikut experience juga. Kadang-kadang kalau macam harian cerah yang obvious, memang sangat obvious dia punya horizon, dia punya ufuk dia tu nampak betul turun macam tu kan, itu sangat jelas lah. Kalau macam contoh kawasan yang amat berawan apa semua, kita tengok cahaya pun nampak cahaya lagi kan, tapi tak nampak dia punya bulat, dia punya bulat matahari tu kan. So kita untuk bagi lebih ke tempat tu, dia perlukan calculation kita jugalah. So far kita buat calculation apa pun tak begitu lari sangat lah, alhamdulillah lah setakat ni. Kadang-kadang penumpang ada kata, kenapa Kapten cakap belum buka lagi padahal kat luar dah gelap. Kadang-kadang kita tak tahu sebenarnya kita sedang terbang di bawah awan, so tak nampak cahaya matahari tu di dalam pengaruh awan di sekeliling kita, tak semestinya di bawah awan. Betul lah. So jadi faktor tu pun sebenarnya harus diambil kira lah. Kalau lah buka puasa maksudnya gelap, so kalau kita under awan yang hitam, awan yang gelap tu, kira dah boleh buka puasa lah anytime. Kan, tidak boleh tak tepat lah. Simplistik pula kan gitu. Satu lagi tanya kan, macam kau sendiri kan, yes, kau memilih untuk puasa, katakan kita ke barat, kau memilih untuk berpuasa pada hari tu walaupun kerja dan kita buat long haul flight. Kenapa sebenarnya memilih untuk berpuasa? Kenapa macam tak nak je ambil keringanan? Sebenarnya memilih untuk puasa ni satu yang aku rasa tak tepat as a whole, kerana aku pakai sama juga, aku lebih kepada memilih untuk cuba berpuasa as opposed to memilih untuk berpuasa secara total. If you're committed to puasa terus, kau akan going into the state of denial every time you have a degradation in performance. So every time when you're not feeling good, kalau you dah committed to puasa, you still akan continue nak puasa. For me, aku memilih untuk cuba berpuasa. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini walaupun ni bukan masa bulan Ramadan, baginda baginda berpuasa sunat salah satu hari itu. Namun halfway through the day, ada mungkin sahabat atau tetamu menghidangkan baginda, tak ingat apa, mungkin sejenis makanan lah, mungkin roti dibuat daripada barley tu ke, dan baginda makan walaupun tak uzur. Okay. Adakah beliau memilih untuk berpuasa macam mana? Itu puasa sunat, correct. Dan dalam pada masa tu menjadi semangat untuk saya ataupun aku untuk berpuasa, memikirkan it's not wrong if you break fast. Kalau benda tu, why not? Pada asasnya, kalau ikut pemakanan aku bukan jenis orang yang suka makan banyak pun. Jadi apa salahnya pada awalnya di bulan Ramadan aku berniat macam seorang Muslim biasa yang tak bekerja di udara, di awan, dan meneruskan berpuasa. Dan jikalau berasa dahaga atau lapar secara terlampau, di waktu itulah aku akan berbuka puasa. Yang tadi Prof cakap sebelum tadi itu betul. Dia depending on person juga. Ada orang dia mungkin mengambil pendekatan yang sama. Kalau dia rasa dia nak tak larat, dia akan beritahu orang tepi dia tak larat dan dia akan buka puasa apa semua. Sebenarnya cara tu mungkin tak berkesan untuk orang yang go minded yang memang akan berpuasa. Dia rasa boleh lagi ni pukul 3 ada lagi 4 jam nak puasa ni, padahal dia sedang menanggung tanggungjawab yang sangat tinggi dengan membawa 494 penumpang katakan dalam 380. Kalau katakan dalam Emirates 620 penumpang. So jadi benda ni perlu di cross check. Maknanya macam Prof cakap tadi, signs of incapacitation juga
lagi berkesan kalau the other teammates, the other colleagues yang observe dia sebagai kira ada subtle punya in-cap. Kira subtle It's ni made kira aware secara lah kot, hidden lah. Tidak nampak secara terang-terang yang dia punya performance jatuh. Dia bukan macam pingsan terus tak larat ke apa, muka dia macam okey, tapi melalui pemerhatian orang lain dalam kokpit tu, beliau punya prestasi semakin menurun. Dari situ konsep dalam penerbangan CRM, crew resource management dan komunikasi sangat penting. Aku rasa dah divert sikit lah daripada soalan asal tu, tapi hope that answers lah. Pahala berpuasa pada bulan Ramadan dengan ganti puasa tu beza pahala tu. Ada siapa ada korang yang tahu dari segi yelah kan, orang Melayu kan suka macam ganjaran-ganjaran ni kan. So Wallahuazim mana sebab tu dia nak memilih nak puasa juga sebab lain. Puasa Ramadan ni lain kan. Kalau tak puasa ni rugi kan. Macam tu lah. Dia fikir macam tu, dia puasa juga. Macam mana nak cakap benda ni, macam mana kita nak kira kiraat puasa, kiraat pahala, yang tak tahu kan, kira bahagian-bahagian zarah-zarah apa. Tak, maksud dia macam beza-beza tak pada dia, dia punya fadilat dia berbeza lah. Mungkin dia akan rasa kalau aku puasa ganti ni tak sama macam puasa sebenar yang pada Ramadan lah. Macam tu lah. That's why apa-apa pun dia terus juga puasa walaupun dia dalam musafir, walaupun dia di pilot kan. Which is betul. Itulah. Soalan tu sebenarnya soalan yang bukan menghantui lah, tapi quite common di antara masyarakat yang kita dibesarkan ni. Tapi macam tadi aku explain masa awal segmen tu, kita sebagai pilot kita tak ada PhD, kita tak ada kepakaran yang ultimate, baik dari bidang kedoktoran, kesihatan. Kita boleh sembang dan orang akan dapati yang kita ni macam banyak ada experience lah. Orang pernah cerita ni kat kita, kita pernah ada pengalaman sekian-sekian, dan kita ada baca artikel merata-rata, ramai kita pun suka membaca. Tapi kita tak boleh ada tauliah untuk macam membuat satu nak mengajar orang secara mutlak benda ni. Secara kalau Arab cakap qati'i lah, mutlak, kira terputus. So dari segi agama pun benda sama. Bila kau tanya benda tu, jawapan daripada seorang pilot tak semestinya betul. Ia hanya berdasarkan pengalaman dia, pembacaan dia dan aku tak maksudkan pilot yang memang mengkaji kitab. Beramai kapten kita yang memang mempunyai kepakaran dalam tu. I'm talking just about the average population of the aviators yang dalam airline. Meskipun kita ada banyak pengalaman, kita tak boleh buat ruling macam fatwa dan mengatakan tu salah. Cuma kita ada ruang untuk berfikiran secara kritikal, secara kritis. Kita nak tanya balik, dari mana yang dapat maklumat yang fadilat ada berapa sekian-sekian tu. Kalau kita dipersembahkan dengan bukti-bukti yang terbukti dan kukuh, kita akan ambil pengajaran daripada tersebut, kita akan belajar daripada. Tapi setahu aku lah yang benda tu ada beza fadilat semua tu masih lagi aku belum explore lagi benda tu. Tidak kira benda tu di luar pengetahuan aku. Untuk engkau macam mana? Aku tak tahu tu, aku tanya, aku honestly tak tahu. So mungkin kadang tu aku suka meletakkan diri aku di tempat putting myself in their shoes. Orang-orang yang macam bertegas juga nak puasa walaupun dia tahu dia akan puasa 22 jam, dia tahu dia akan by the end of the day, dia tahu dia akan tak larat gila, akan pening, akan maybe rasa nak pitak, tapi dia nak juga puasa sebab dia kata rugilah tak puasa kan, something like that kan. Ataupun tak tahu rugi tu apa yang dimaksudkan. Mungkin dia dah the whole day dah puasa tinggal sikit lagi kan. Kalau tak habiskan buat penat je tadi aku puasa kan. Macam tu lah kot. Dia rasa macam tu. So to me kalau dia puasa 22 jam tu, why not kalau dia boleh tahan. Sebab aku tak boleh katakan tidak, sebab aku sendiri adalah antara orang yang alhamdulillah dalam pengalaman tersebut berjaya lah menunaikan puasa. Tapi adakah aku puasa 22 jam tu better than orang yang puasa di Malaysia hanya sebanyak 10 jam? Tidak. So I made double the effort, dan fadilat pahala dia boleh kata tak semestinya aku lagi tinggi pahala sebab buat demikian cabaran yang lebih tinggi. At the end of the day Allah akan decide lah. Okay, satu lagi tak tanya macam Kamil Hakimin. As a pilot, macam kita boleh as a pilot kita boleh tak
Okay, Ramadan memang Ramadan lah wajib puasa kan. Tapi as a pilot, kalau kita nak puasa sunat, adakah is it frown upon ke ataupun actually still sama je dari segi rules untuk puasa Ramadan? Okay, Mana sebelum kita tu kita kerja maybe Isnin, ada kita overlook pasal apa threat yang orang rasa kita menghadapi kalau kita puasa ni. Sebab kalau orang bawa kereta ni puasa okey aja, kalau bawa kereta katakan drive ambil anak sekolah dan sebagainya, bawa kapal terbang, you know, dia buat perumpamaan tersebut. Cap boleh terangkan sikit apa yang susahnya ni sangat masa puasa ni? Ambil tadi. Ambil tadi dah start dengan puasa tadi tu. Maksudnya dah bagi tahu, saya bagi tahu tadi masa awal-awal tadi in general, dia berkaitan dengan apa yang badan perlukan lah, kira the sugar, macam in this case kira sugar level lah. Sugar level apa sugar kata level okay, rendah. Sugar level rendah yang apa efek dia tu. Tapi bergantung juga, ada orang kata tenaga badan apa semua itu subjektif. Kalau kita cakap pasal aviator saja, betul kita ni kerja first high stress and really tiring environment. Tapi tak boleh nafikan juga orang yang membawa bus express, bawa lori, bawa kereta pun juga terdedah dengan efek yang sama yang iaitu reduce sugar level. So like masing-masing tolerance, masing-masing punya tolerance lain juga. Kira macam macam musafir tak semestinya pilot yang terbang jauh, mana-mana yang boleh merentasi jarak yang tertentu kira-kira musafir. So kalau balik pada fasting kalau macam puasa sunat tadi apa semua, bagi saya rule ikut it's not to it is not frowned upon lah senang cerita and ruling dia tetap seperti puasa bulan Ramadan lah. Dan kita jangan lupa yang antara airline semua dah ada keluarkan perkeliling dan mereka acknowledge mereka mengesahkan yang berpuasa ni boleh mendatangkan beberapa risiko, dia underline beberapa risiko dan in the end it's up to the discretion of every pilot lah. Kita teringat lah kadang-kadang kan macam contoh orang bawa kereta nampak kucing melintas, dia nak acknowledge kucing melintas tapi tak buat apa-apa. Dia tak react upon. Macam kita bawa kapal terbang semua, awan terbang kena nasib baik lah awan tu awan comel je kan. Kalau kena awan yang tak comel dia aku pernah juga puasa masa flight. So actually ada bila kau tak puasa, kalau flight tu katakan 6 jam 7 jam, bila kau tak puasa, dia ada possibility kau ngantuk tau. Maybe kau makan berlebihan ke apa ke kan. Saya bersetuju. And then mungkin kau counter balik, kau order kopi kan, kau order 2-3 round kopi kan, dapat flight tengah malam ke apa kan. Tapi kadang-kadang kau perasan bila kau puasa, kau tak ngantuk kau lagi sharp. Itulah keadaan dia jadi cumanya tak, kalau masa kerja dengan Saudi, aku tak ada flight long haul, so tak timbul lah, so aku akan puasa lah selalunya. Cumanya kalau ada tu flight yang the whole day, flight dari pukul 6-7 pagi habis pukul 5-6 petang, aku tak puasa kot. Sebab bukan tak puasa sebab apa, sebab pagi tu mungkin okey, tapi aku tahu by petang tu aku tak larat. So alang-alang pagi tu suka lah. Kira aku tak buat macam Yazran buat lah. Aku buat lain Yes cuba. Aku kalau kes macam tu aku terbuka. Tak cuba. Tak ada, there's no kira salah dan betul dalam situasi ya, betul. bergantung kepada kemampuan individu. It's an option. Kita ada pilihan, kita musafir, kita dah macam terlepas kewajipan tu, dah tergugur kan. So up to us lah nak ni kan. Yang penting nanti lepas tu kan. Lepas tu tapi pernah aku try dulu puasa the whole day juga.
memang towards the end nak dekat-dekat landing tu dah start lah pening. Dah low sugar level. Oh. So actually it's not good juga sebenarnya at some point. Tapi waktu tu sebab dah nak dekat landing, dah nak dekat sangat dah ni, and then boleh lawan lah, tak adalah macam nak hitam, tapi dah start rasa sakit sikit lah. So pada time dah landing semua tu okey lah. Masa jalan kaki nak pergi ke nak balik, nak ke ke transport semua tu dah start lah rasa pening lah. So I don't know lah whether considered it's a bad thing or a good thing lah sebenarnya. So macam korang pernah merasakan dia punya efek yang sebegitu. Untuk aku sendiri dalam pengalaman flying tak pernah. Jadi again, semua orang masing-masing ada pengalaman. Aku tak boleh cakap aku makan banyak masa sahur. Sebenarnya not the case. Dia tengok orang lah macam mana. Dia actually makan sahur tu paling kuat pun makanan tu akan tahan like 5 hours ke macam tu, and then lepas tengah hari akan lapar juga. Either you sahur tak sahur, lepas tengah hari akan lapar juga. So tak sahur tu sunnah, bagus. Cuma nak dari segi lapar tak lapar, biasanya lepas zuhur tu akan start lapar lah. Walaupun kita sahur pagi tak sahur pagi, cuma kita sahur ialah kita nak beza dengan orang Yahudi, and then sunnah kita buat lah. Kalau tu minum seteguk air pun dah boleh kalau nak. Cumanya kalau benefit dia, kalau kita kelebihan kita kalau kita sahur, pagi tu kita bertenaga lah nak buat kerja. Kalau kita minum air je, kita perlukan tenaga lah. So satu lagi sebut pasal puasa kan. So sebab kenapa aku mention pasal Isnin Khamis, kalau kita nak puasa masa flight, sebab yelah setengah orang cara diorang kontrol jaga badan diorang berbeza kan, ikut individu masing-masing. Setengah orang mungkin selalu pergi gym, setengah orang suka buat puasa sunat kan. Ada orang puasa sunat tu lah yang supaya diorang naik berat badan. So benda tu walaupun benda sunat, tapi main peranan juga dalam untuk diorang punya menjaga kesihatan diorang, untuk nak menjadi orang pilot lah maksud aku. So kalau dia make it a habit ataupun rutin dia continue sepanjang tahun tu, dia puasa Isnin Khamis. Setiap Isnin Khamis tak miss puasa Isnin Khamis. Puasa sunat hari putih dia puasa 3 hari straight. Dia puasa pula hari-hari sunat lain kan. So pada dia benda tu cara dia control calorie intake dia. Dia control dia punya berat tak naik lah. Sebab kalau comparekan orang macam ni dengan orang yang langsung tak puasa sunat, mungkin orang yang tak puasa sunat langsung berat dia akan naik lagi tinggi, lagi cepat compared to orang yang selalu puasa. So end up orang yang berat badan ni dia akan jadi overweight atau obese, dan orang yang selalu puasa ni akan maintain berat dia, dan doktor pun tak banyak komen. Kalau pergi check up pun awak okey, BMI okey, tak ada masalah. So actually puasa sunat semua tu it's actually control kita punya calorie intake, control badan kita, dan actually sihat lah sebenarnya. Cumanya tu lah aku tanya tadi kan, is it okay puasa sunat macam wajib, Ramadan wajib kan. Dalam kes tu kita boleh nak fight, aku kena puasa juga sebab maknanya. Tapi tak kalau boleh juga, kalau itu perempuan sendirilah, tak boleh kita nak fight sebab dia puasa Ramadan, puasa fardu, kita terpaksa buat ni. Itu pun mindset yang kita patut ubah lah sebenarnya. Patut ubah lah kan. Dan puasa as a whole, sebenarnya kita duk cakap ni pasal threat semua kan. Macam yang Cap cakap, pasal puasa ni ada juga benefit dia. Apa benefit untuk orang yang metabolism makin rendah, makin tua ni? Mereka perlukan some sort of fasting daripada dia dietary habits untuk dia, macam mana nak kata, kurangkan kalori ke macam mana? Okay, dia basic kan. Setiap hari seseorang perlukan certain amount of kalori untuk dia consume, dan dia akan guna dalam sehari. Maknanya selanjutnya dalam sehari seseorang akan menggunakan tenaga gantung kepada apa aktiviti dia lah dalam sehari tu. So katakan dengan ketinggian dan berat badan kau masing-masing berbeza. So katakan ketinggian aku sehari, untuk aku nak bernafas, nak makan, nak berjalan, nak naik bawa kereta, nak berfikir, nak tidur, semua benda tu dalam sehari
Aku roughly perlukan 1,700 kalori. Contoh 1,700 kalori. So dalam sehari tu aku kena makan within that range tau. Aku nak consume within that amount of calorie supaya berat badan aku tak naik. Katakan hari tu aku makan burger banyak gila makan burger, makan 2-3 biji burger. So dalam sehari tu aku sampai 3,000 kalori aku consume. So aku consume sesuatu yang aku consume something yang aku bakal less. Maksudnya aku perlukan 1,700 kalori je untuk hari tu. Tapi aku duk makan sampai 3,000 kalori. So aku ada excess of kalori dalam hari tu. So katakan aku makan 3,000, aku ada 1,300 extra on that day. Lepas tu, so sekarang yang extra tu jadi lemak. Jadi lemak badan kita. So the next day aku perlukan juga 1,700. Tapi mungkin the next day tu aku buat jogging ataupun aku cycling ke whatever lah the next day tu. So mana kalau aku cycling, maybe that day I need 2,100 kalori instead of 1,700. No dia aku nak boleh cycling, boleh jogging dalam masa sama, nak jalan bernafas buat kereta semua, aku kena cukupkan 2,100. Okay. Tapi on that day aku melantak juga. Aku makan steak ke, aku makan Maggi 2-3 pinggan kan. Aku 3,000 juga. So aku ada excess by 900. Jadi lemak lagi. Cukup 7,700 of excess calorie dalam kau punya weekly ke apa, berat badan kau akan naik sekilo. Tak banyak lah sekilo, tapi 7,700 dalam seminggu. So satu hari 1,100. Tak kisahlah seminggu ke, mungkin kau boleh achieve dalam masa 2-3 hari. Kalau setiap hari kau makan nasi kandar, nasi lemak, pagi nasi lemak, tengah hari nasi kandar, petang pisang goreng, makan melantak gila. Kau makan coklat lah, snack, kau makan apa, kacang ke apa. So malam pula kau makan nasi campur, memang kau dalam masa 3 hari kau boleh hit 7,700. So kau bayangkan dalam sebulan kau boleh naik 2-3 kilo. Setahun kau multiply lah benda tu. So dengan dia puasa, apa yang kau dah ada access, katakan dah telajak kan, kau katakan kau melantak hari Isnin tu, kau makan, kau access by 1,000 kalori. So bila kau puasa tu, kau cover balik lah yang excess tu. Cumanya problem lah. Kau puasa malam tu kau kena makan portion tu kena okey lah. Kau janganlah bantak. Maknanya kau kononnya nak apa ni? Kononnya kau tak nak cover balik yang harian ni, janganlah. Maknanya kau buka puasa tu kau makan still makan within that ni. Kira kalau apa berpuasa and then you are still count calories, as in you need to consume this much calories juga in puasa. Kira macam leceh juga actually. No, okay. That's why dia kata deficit kalori. Bila katakan you need 1,700 untuk nak do kau punya daily activity tu. Tapi katakan hari tu kau makan 1,400, kau dah less by 300. Cukup je kau kumpulkan setiap hari kau ada deficit 7,700 of deficit kalori, kau dapatlah lose 1 kilo. Jadi bila kau puasa, katakan you need 1,700, tapi kau dah buka puasa, kau siang kau tak makan, kau buka puasa kau makan nasi dengan whatever, lebih kurang 500 kalori je. You need actually 1,700 kan. Okay, sahur ambil kira lah, sahur kau makan maybe kurma nasi juga. So sahur 500 kalori, kau puasa 500 kalori, 1,000 kalori. Kau perlukan 1,400, 1,700 ke apa, kau dah less deficit lah, dah 500 kalori lesser that day. The day before kau dah excess by 1,000 kan, betul tak? So betul. Jadi actually pada aku punya kiraan, kalau kau buat puasa semua tu, kau maintain puasa sunat tu, kau tak lose weight, kau maintain. So kau maintain. Sebab apa? Sebab on kau punya hari biasa tu kau makan tak jaga sangat. Unless kau hari biasa tu kau makan jaga, kau akan turun lah berat. Itu lah dia punya. Mana dari segi untuk pilot is good untuk maintain berat badan kau lah. Macam tu lah. Kalau kau nak maintain berat kau tu dah BMI dah okey, kau tak nak turun dah, kau nak maintain ataupun kau tak nak naik, kau buat macam tu, insyaAllah kau maintain berat kau.
So hari biasa Buat kau boleh tu makan Isnin Khamis tu untuk maintain. So hari biasa kau makan lah suka hati kau nak makan best-best kan. Cumanya still lah makan tu beringat. Itulah. Good idea. Okay, kita nak wrap up ni lah since dah lama kita bersiaran. Aku nak kita tiga maybe bagi kata-kata akhir pasal diet, kata-kata akhir pasal fasting. Kita start daripada Amir lah dulu. Pasal diet dengan fasting. Okay. Pasal tadi flying tadi pun dah bagi tahu, kita dah bincang macam mana the general dietary goals. So untuk saya yang tak kira kalori ni, saya mengamalkan beberapa konsep lah. Kira makan jangan lebih-lebih. Kalau yang kat rumah yang makan berhidang tu, ambil small portion lah, ambil portion sikit lah. Kira kan kira orang macam tipikal orang Malaysia, kalau apa yang kau ambil tu kena habiskan kan. So ambil sikit-sikit. Kalau makan rasa kenyang, should be good. Lepas tu saya juga pegang beberapa konsep ni. Are you hungry or just thirsty? Saya dapat baca ni daripada Reader Digest dulu, few years back lah. Are you hungry or just thirsty? You minum air dulu. Kalau you are purely hungry, your body will tell that you are hungry. Lepas tu nak makan apa saja, bersederhana. You nak makan quinoa ke, you nak makan apa, semua boleh makan, bersederhana. Lepas tu kalau try not to makan malam, try not to makan tengah malam. Dan saya ikut nasihat Cap, tidur kena cukup. Lepas tu if you are fasting on working days, on work days, on flying days, please gauge yourself. If you really need to macam contoh, it will be a strenuous flying semua, still you are so adamant that you want to fast, then you prepare, you have your sahur with a bit more portion maybe. And then of course the best thing is let's say reporting imsak is at 6 o'clock, your reporting is 6 o'clock. Wah, okay lah. So balik habis awal tak payahlah apa kata buka puasa. I mean itulah kan. So fasting pun kemampuan masing-masing. Apa lagi tadi diet dah bagi tahu. So fasting tadi we have few recommendations from the airlines, and kita ada keringanan dan apa semua, if anything at all, pemikiran kritis lah. Kita tengok benda ni case by case. Pasal badan kita ni tak lari daripada keuzuran when the time comes. So benda-benda ni pun kita kena acknowledge. Kalau macam kita you're not feeling well semua, and semua kita diberi tu, kita beri keringanan. So benda ni kita kena tengok secara holistik lah benda ni. Very very well expressed lah. Macam mana dengan Cap cerita pasal diet dengan ni? Any last words? Lupa nak mention pasal puasa kan. Mungkin kepada non-Muslim, mungkin non-Muslim boleh buat IF atau panggil intermittent fasting. Tapi untuk Muslim pun ada juga yang practice intermittent fasting, dan saya tak pernah amalkan. Tapi daripada rakan-rakan yang amalkan, dia terbukti berkesan. So kalau siapa nak go into IF, ataupun lah masing-masing punya pegangan, dan juga bolehlah contact orang yang cari coach lah yang guide macam mana buat intermittent fasting tu. Sebab kalau pada saya takut, saya tak berani tak berani nak komen lebih sebab saya tak ada ilmu pasal tu. Tapi saya kan penggemar ataupun pengamal IF. Okey, berkenaan pasal menjaga berat badan, menjaga kesihatan tu, nak tekankanlah dekat pilot kan, siapa yang dah obese ataupun overweight, harap-harap do something lah, try to get back to normal BMI. Sebab yelah, actually kalau BMI tu tinggi tapi sebab otot, tak ada masalah. Tapi kalau BMI tinggi sebab lemak, that's the problem. Then from there penyakit boleh datang. So the first thing to do sekarang, try your best turunkan balik ke normal BMI. Dan katakan orang bising kata nampak kurus tak sihat, abaikan. Sebab benda sebenarnya orang yang kata tu dengki sebenarnya. Bukan dengki apa, dia orang pengalaman sendiri lah.
Dia sebenarnya dia ada orang tak biasa tengok kita macam tu. Sebab dia tak biasa tengok, bila kita kurus dia akan rasa benda tu kita tak sihat. Padahal sebenarnya orang yang pada kita ni mentaliti lah kalau badan cabi sihat, wife pandai jaga, pandai masak, tu sebenarnya kena buang mentaliti tu. So jadi pilot ni penting, kesihatan pilot ni, sebab once kita ada penyakit, bye-bye lesen tau. Tak ada lesen, tak ada kerja, tak ada kerja pilot. Sebagai pilot, siapa yang obese atau overweight, please lah try to find a way nak turunkan BMI ke normal, dan juga itulah supaya kita terhindar dari berbagai penyakit, supaya kita dapat kekalkan license kita sampailah kita retire, supaya kita tak perlu retire awal sebab penyakit. Jadi itulah nasihat saya dan saya punya pendapat. Okay, cantik conclusion yang baik daripada Cap. Yang saya boleh bagi nasihat ni tak banyak all of the things were well expressed by tadi Prof, Hamid dengan Cap. Pasal diet yang saya boleh cakap, sebagai sesiapa yang merupakan seorang pilot ataupun yang selalu travel jauh semua, dia know right or wrong ways untuk diet. Ada macam-macam jenis diet. Ada orang suruh intermittent fasting, ada orang suruh buat Atkins diet, ada orang suruh buat keto diet. Some people even go vegetarian and vegan. So ada pelbagai jenis cara. Explore, siapa yang mengenal diri dia akan mengenal kehidupan dia lah kiranya. So figure out whichever way that works for you. Ada orang makan banyak pun tak menggemuk banyak sangat, just jadi terpulang pada orang. Nutritionist, doktor hanya boleh memberi nasihat. At the end of the day, it's all down to your own undertakings, because it's your responsibility since it's your life. So itu pasal diet. Pasal fasting, nak cakap dari segi sebagai seorang pilot, okay, untuk orang luar yang nak melihat pilot whether it's dangerous or not to fast, you don't have to worry at all. Sebab semua pilot yang dah menjadi pilot secara profesional, mereka telah melalui semua ujian kelayakan, ujian flying, ujian psikologi dan sebagainya. Dan boleh selamat untuk saya katakan, insya-Allah semua pilot sangat bertanggungjawab. Mereka tahu diri mereka sendiri. Sebab tu kadang-kadang kita tengok ada pilot yang tak mampu, mereka tak puasa langsung benda tu. Ini tindakan yang mungkin nampak tabu dalam masyarakat kita di Malaysia, tapi rata-ratanya dari aspek yang lain, dari aspek global, benda ni adalah tindakan yang terpuji dan bertanggungjawab. Even dari segi agama pun kita ada kelonggaran untuk orang yang bermusafir. Jadi untuk kata flying ni memenatkan, betul. Dan jika benda memenatkan ini boleh affect performance, pilot tu tidak akan berpuasa ataupun dia akan manage well. Macam Amir cakap tadi pasal cara kita nak manage kalau kita nak puasa masa flying, kita dah bertekad tu dengan makan sikit lebih daripada biasa masa sahur. Mungkin salah satu cara. Lagi satu cara, kita gauge apa yang kita selalu buat dalam flight tu. Adakah kita jenis yang jovial, jenis yang banyak aksi sangat, yang ramah, energy setting activities, yang benda-benda yang kita kalau benda yang jalan biasa kita nak macam berlari, benda tu dah membazirkan banyak tenaga harian kita yang sepatutnya kita spend untuk bekerja dan berpuasa. Kita gauge ourselves. Mungkin ada orang cakap kurangkan bercakap, atau dengan kata yang lain puasa daripada lidah juga bercakap yang bukan-bukan. Benda tu sebenarnya help in a way, mengurangkan energi kita kan kalau kita fikir balik kan. Good for the heart. Good for the heart as well. It's a good discussion among us hari ni, dan harap kita semua boleh ambil pedoman lah. Dan kita wrap up session ini kali ini. Walaupun kita tak dapat do an exhaustive discussion, macam kira cover secara total benda ni, at least kita semua dah dapat idea sikit macam mana lifestyle pilot. Jangan risau, insyaAllah kita semua, even pilot yang sekarang tak actively flying macam Cap pun, dia seorang yang sangat bertanggungjawab dalam flying. Kalau bagi dia terbang esok, insyaAllah tanggungjawab tu akan dia letak paling tinggi dalam dia punya martabat, insyaAllah. Yeah, I can vouch that. So dari kami Tim Merah, segmen Sembang Kencang 100 Knot, jangan lupa subscribe, like dan follow. Kalau YouTube tu notification bell. Kita jumpa semua dalam segmen Jom Take Off.